Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama saya Cikgu Ima dalam topik baru kali ini iaitu seni foto, genre dalam fotografi. Sebelum kita nak ketahui dengan lebih lanjut lagi mengenai seni foto, genre dalam fotografi, semua orang perlu tahu berkenaan dengan definisi. Ya, definisi dalam genre fotografi bermaksud kategori atau style dalam fotografi. Okey, setiap fotografer sama ada di dalam negara atau luar negara mempunyai kategori ataupun style kepakaran masing-masing. Jom kita tengok satu persatu. Jika anda lihat di sebelah saya ini adalah contoh fotografi, dokumentari dan kewartawanan. Bagi fotografi ini menekankan iaitu merakam gambar dalam peristiwa yang penting ataupun peristiwa bersejarah. Yang kedua pula, jika anda lihat contoh di sebelah saya ini adalah fotografi portrait ataupun portraiture, di mana fotografi ini menekankan seseorang individu ataupun kumpulan, sama ada menekankan kepribadian seseorang ataupun personalitinya. Lihat di sebelah saya, fotografi ini paling ramai yang suka tangkap iaitu fotografi alam dan landscape. Fotografi ini menggunakan pencahayaan yang natural. Jika anda lihat iklan-iklan atau produk yang diwar-warkan di media massa, itu adalah kategori bagi fotografi produk dan periklanan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan sesuatu produk ataupun iklan. Fotografi yang perlu ditangkap secara spontan adalah fotografi jalanan. Fotografi ini perlu merakam ataupun merekod keadaan ataupun persekitaran harian orang sekeliling di tempat awam. Fotografi seterusnya adalah fotografi kegemaran wanita iaitu fotografi fashion. Ya, fotografi fashion ini memerlukan bantuan aksesori, model, gaya dan solikan. Fotografi seni halus. Ya, fotografi seni halus ni adalah kegemaran saya iaitu menekankan emosi ataupun mesej yang tersirat serta mesej yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah fotografi mikro dan tangkap dekat ataupun close up. Fotografi ini perlu merakam gambar secara dekat ataupun sesuatu hal benda secara dekat dan fokus. Jadi hari ni kita go through dengan topik akhir lah untuk form 4, seni foto. Seni foto ni memang cikgu rasa semua orang memang akan terikat dengan kamera dekat handphone masing-masing. So, tapi yang awak tangkap selama ni, sebenarnya semua tu ada kategori-kategori dia. Dia bukan awak main tangkap je, awak cakap tu selfie je, tak. Dia ada kategori dia. So, hari ni cikgu akan explain satu persatu kategori dia, definisi dia. So, biar awak faham lah. So, tak adalah awak lepas ni tangkap gambar bodoh-bodoh je. So, awak dah tahu. Nanti lepas ni awak tangkap gambar, awak tahu, ni kategori ni, genre ni. Ni genre ni. Jadi, cikgu jelaskan, ni kira basic lah awak boleh belajar ni. So, kalau siapa yang macam ada minat dengan seni foto ni, boleh go on. Sebab seni foto ni pun boleh buat duit juga. Cikgu tengok pun sekarang dah ramai dah yang memang power untuk fotografi, videografi. So, dia ada teknik-teknik dia. Dia bukan main tangkap je kan. Okay, so ni cikgu just bagi tahu kategori pengetahuan am yang awak kena tahu. Nampak tak cikgu tukar slide? Ni dah tukar slide kan? Ya, cikgu. Baik tu. Okay. So, kita go through dengan definisi genre dalam fotografi. Okey, kalau nak dikaitkan, fotografi ni dikaitkan dengan kategori atau style. Kalau dalam fotografi ni dia ada kategori ataupun kita panggil style dalam fotografi. Lepas tu fotografi ni dia berdasarkan minat dan kepakaran. Awak minat yang mana? Awak minat fotografi portrait ke? Awak minat fotografi landscape ke? Nanti cikgu go through satu-satu, okey? Okey, dalam fotografi ada 8 genre.
Okey, cikgu ada bagi nota dekat dalam Telegram tu. Dah boleh nampak cikgu. Okey, sekarang awak nampak kan? Cikgu tunjuk. Nampak tak gambar first tu? Dia tak individu, dia berdua. Pengantin tu berdua. Jadi dia ambil tangkap gambar angle tu paras pinggang pun dikira sebagai potret sebab menampakkan wajah yang jelas. Rupa tu mesti jelas kalau potret. Yang sebelah tu pun paras-paras pinggang ke bawah gitu. Itu still dikatakan potret kerana rupa dia tu kita nampak. Okey, yang kedua pun dia makin close up sikit lah parat dada macam tu kan, gambar yang nenek ni. Okey, yang kedua pun dari angle jauh tapi kita jelas nampak pengantin tu. Itu adalah, so sekarang ni cikgu nak jelaskan fotografi potret ni dia ada macam-macam jenis dia ataupun angle dia. Tak semestinya potret tu sekadar gambar pasport. Gambar dari jauh pun tapi jelas muka tu still dikatakan potret. Okey? Okey, nampak fotografi dokumentari dan kewartawanan. Nampak cikgu. Okey. Okey, fotografi dokumentari dan kewartawanan ni senang je nak ingat, senang je nak tahu. Kita rakam situasi sebenar ataupun peristiwa bersejarah. Okey, kalau contoh peristiwa bersejarah Merdeka, sambutan Merdeka, ada kat event-event tu, kita tangkap gambar orang sedang menyambut hari kemerdekaan, itu dikira fotografi dokumentari kewartawanan. Yang baru-baru ni contoh Sukan Olimpik. Sukan Olimpik tu pun salah satu fotografi dokumentari dan kewartawanan sebab dia melambangkan peristiwa yang penting, peristiwa yang bersejarah. Jadi kalau ada apa-apa tak jelas, tanya je cikgu. Nanti cikgu akan explain balik dekat awak sampai awak betul-betul faham. Okey, untuk kelas 4R, hari Isnin hari tu cikgu dah buat kelas macam ni. So hari ni kelas diorang cikgu ada bagi tugasan. Tugasan tu memang simple lah, tak payah nak pakai kertas ke apa ke, tak payah. Just gunakan handphone awak sahaja. Okey, jadi pada cikgu tak ada alasan lah untuk tak buat sebab kita hanya menangkap gambar guna handphone dan kita buat video tu edit guna, tak kisah guna TikTok ke, guna VN ke, InShot ke. Yang penting semua jenis-jenis fotografi ni ada dalam video tu. Tak apa, jangan risau, jangan pening-pening kepala. Cikgu akan tunjuk contohnya nanti dekat dalam Telegram. Okey, jelas ya? Jelas cikgu. Sebab kalau kelas 4R tu cikgu tengok ramai buat video dia gabungkan semua jenis-jenis ni kan. Ramai yang cikgu tengok Korea lah, ramai lagu Korea semua cikgu. Tapi cikgu okey je. Yang penting ikut awak lah, ikut awak nak edit macam mana pun, ikut secara kreatif lah. Paling simple cikgu tahu semua dalam ni mesti ada TikTok ke apa kan. Boleh, paling simple nak guna TikTok pun nak edit boleh, tak ada masalah. Yang penting dekat fotografi potret tu guna gambar sendiri. Ingat, fotografi potret guna gambar sendiri. Yang lain tu, genre yang lain tu tak kisah, bebas, awak boleh cari daripada mana-mana sumber. Yang fotografi potret, ingat fotografi potret guna gambar sendiri. Jelas? Jelas cikgu. So sama ada macam tadi cikgu explain, fotografi potret tu bukan sahaja jarak dekat, jarak jauh pun boleh, tapi muka jelas. Cikgu dah reject dah kelas 4R punya yang mana pakai mask, diorang pakai face mask nak tutup. Kita tak jelas, kita tak nampak wajah dia. So kalau nak snap gambar untuk potret, biar selfie ataupun gambar jarak dekat ke separuh ke, ambil je gambar-gambar yang awak ada tu, scroll dekat album handphone masing-masing, guna gambar yang terpaling cantik, terpaling handsome ke. Ambil yang mana awak rasa muka awak tu jelas, okey, lulus. Kelas 4R tu budak lelaki lah, banyak tu tutup muka, segan-segan kot. Cikgu bukannya heran pun. So bagi je, letak je gambar diri awak asalkan sesuai dengan ciri-ciri fotografi potret yang cikgu jelaskan tadi. Okey, clear semua? Clear cikgu. Okey. So cikgu akan tunjuk contoh. Cikgu pun ada buat tapi video cikgu macam barai sikit lah sebab cikgu buat cikgu pun tak pandai sangat nak edit-edit ni. So cikgu buat tunjuk contoh. Cikgu tahu awak semua boleh buat lagi baik, confirm punya. Ni mesti
tangan pro-pro ni edit-edit ni. So cikgu akan explain dan tunjuk contoh video yang awak kena buat. Okey. Ada apa-apa lagi tak yang tak faham ke, masalah ke? Ya, latihan hari ni dia boleh pilih lah jenis fotografi dia kan cikgu. Bukan. Letak 8 sekali semua. Setiap 8 ni ada satu gambar. So maksudnya dekat video nanti ada 8 gambar. Semua awak kena cari semua 8 jenis gambar ni, tapi ambil satu je. Macam contoh fotografi potret, gambar awak satu. Fotografi dokumentari satu, fotografi ni satu, fashion satu. So total 8. Ada 8 gambar dekat dalam video awak tu. Pastikan gambar potret tu gambar diri masing-masing. Jelas, Adi? Okey, tak apa, nanti cikgu type balik dekat dalam Telegram kasih awak lagi faham dan cikgu bagi contoh sekali. Okey? Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, bye-bye. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. Give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, hands on my knees. Kind of girl, but he forgot. This ain't